Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel Current Sphere MY. Dan untuk isu yang kita kupas hari ini, adakah keterbukaan PKR Sabah untuk bekerja sama dengan parti-parti lain menjelang pilihan raya negeri ke-17 benar-benar didasari oleh komitmen kepada prinsip ketelusan dan keutamaan kepada rakyat, atau sekadar strategi untuk mengekalkan kuasa politik semata-mata? Ini adalah persoalan yang mungkin akan timbul di kalangan rakyat Sabah yang sudah lama ingin melihat perubahan yang menyeluruh dan perubahan yang konkret. Menurut pengurusi Majlis Pimpinan Negeri MPN PKR Sabah, Datuk Mustafa Sakmud, PKR Sabah kini terbuka untuk meneroka kerjasama dengan parti-parti lain bagi memastikan kestabilan politik di negeri itu sambil tetap berpegang kepada prinsip tadbir urus yang baik. Beliau turut menekankan bahawa sebarang usaha kerjasama perlu mengutamakan kepentingan dan kebajikan rakyat kerana inilah yang sepatutnya menjadi asas kepada setiap langkah politik. Mustafa mengalu-alukan cadangan Ketua Menteri Sabah untuk menubuhkan satu jawatan kuasa perundingan kerusi menjelang PRN sebagai satu usaha ke arah memantapkan kerjasama politik dan kestabilan yang diperlukan di Sabah. Bagi PKR Sabah, kerjasama yang dirancang ini juga dilihat sebagai cara untuk memperkukuhkan kerajaan Madani di peringkat negeri menjelang PRN yang bakal tiba. Dalam perbincangan tidak rasmi yang telah berlangsung, gabungan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah cuba mencari titik persefahaman di samping menghormati pandangan yang berbeza demi membentuk hala tuju politik yang sesuai dengan konteks Sabah. Sabah sebagai negeri yang unik dengan komposisi masyarakatnya yang pelbagai dan kedudukan geografinya yang jauh dari pusat pentadbiran memerlukan pendekatan yang berlainan dari semenanjung Malaysia. Mustafa menyatakan bahawa perundingan kerusi dalam kalangan parti komponen Sabah PH akan diadakan terlebih dahulu sebelum sebarang perbincangan dilakukan dengan parti atau gabungan lain. Ini menunjukkan bahawa PKR Sabah mahu memastikan wujudnya kesepakatan dalaman yang kukuh terlebih dahulu sebelum melangkah ke kerjasama luar. Namun, persoalan timbul. Sejauh mana kesepakatan ini dapat dicapai? Terutama memandangkan kerjasama antara PH dan BN sendiri merupakan sesuatu yang baru dan belum lagi teruji sepenuhnya di peringkat negeri. Dengan latar belakang politik Sabah yang sering kali berhadapan dengan perubahan pantas dan perbezaan kepentingan antara pelbagai pihak, mampukah gabungan ini mengukuhkan kedudukan mereka sambil mengekalkan prinsip ketelusan dan kejujuran? PKR Sabah turut menyarankan agar pendekatan inklusif diambil dalam perundingan kerusi agar keadilan dapat dicapai dalam pengagihan kerusi dan peranan tertentu dapat disalurkan secara adil. Antara yang dibincangkan termasuklah pengagihan kerusi wakil yang dilantik, kuota untuk jawatan pengerusi serta anggota lembaga pengarah dalam syarikat berkaitan kerajaan atau GLC dan pelbagai jawatan di peringkat Dewan Undangan Negeri, kampung dan komuniti setempat. Ini menunjukkan usaha yang begitu memastikan perwakilan yang menyeluruh di pelbagai peringkat, walaupun sesetengah pihak mungkin mempersoalkan sama ada pengagihan ini benar-benar akan berlaku secara telus. Dalam pertemuan terbaru yang melibatkan beberapa pemimpin penting dari PH dan BN Sabah seperti Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, Datuk Arthur Kurup, Jani Lasimbang dan pemimpin-pemimpin lain, mereka turut menyatakan kesepakatan untuk membuka saluran komunikasi antara kedua-dua pihak demi memperkukuhkan usaha kerjasama. Pertemuan ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan selari dengan visi pemimpin nasional Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mereka juga mengatakan komitmen untuk memastikan kerjasama ini akan memberikan manfaat kepada rakyat dan negeri Sabah secara keseluruhan sambil memperkukuhkan kestabilan politik.
Namun begitu, kenyataan-kenyataan ini mungkin masih menimbulkan persoalan di kalangan rakyat Sabah. Adakah kerjasama ini benar-benar akan membawa kepada pembaharuan politik yang diperlukan dengan Sabah berdepan dengan pelbagai isu seperti pengagihan sumber yang tidak sekata, kelewatan pembangunan infrastruktur, dan permasalahan ekonomi? Rakyat Sabah pasti mengharapkan bahwa kerjasama politik ini mampu membawa perubahan yang nyata dan menyeluruh. Mereka pastinya tidak mahu sekadar melihat janji-janji politik yang tidak membawa hasil konkret seperti yang pernah dialami sebelum ini. Dalam konteks ini, PKR Sabah dan rakan-rakan gabungannya perlu mengambil perhatian terhadap persepsi rakyat yang semakin kritikal terhadap kerjasama politik. Rakyat Sabah kini lebih peka dan menilai setiap langkah politik dengan cermat. Mereka tidak mahu melihat kerjasama ini sekadar retorik politik atau sebagai strategi untuk mengekalkan kedudukan pemimpin tertentu tanpa memberi kesan positif kepada kehidupan seharian mereka. Soalnya, mampukah PKR dan rakan-rakannya menjadikan PRN yang akan datang ini sebagai satu titik perubahan bagi politik Sabah? Sebarang kerjasama yang berlaku tanpa dasar yang kukuh, tanpa tadbir urus yang telus, dan tanpa kejujuran akan hanya menambah kekecewaan rakyat. Dalam situasi politik yang dinamik ini, PKR dan rekan-rekannya harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kuasa politik semata-mata. Di akhir hari, keberkesanan kerjasama ini akan diukur bukan melalui janji dan kenyataan, tetapi melalui hasil nyata yang boleh dirasai oleh rakyat Sabah. Mereka mahukan kestabilan yang bukan sekadar bersifat sementara atau diselubungi agenda politik semata-mata. Rakyat Sabah mahu melihat satu masa depan yang lebih cerah di mana kepentingan mereka benar-benar diutamakan dan setiap keputusan yang diambil adalah demi kesejahteraan mereka. Adakah PKR Sabah dan rekan-rekannya mampu memenuhi harapan ini? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana PRN Sabah yang akan datang mencorakkan halatuju politik negeri ini. Apakah pandangan kalian? Sila utarakan pandangan kalian di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih.